Baik Alif, kepimpinan dalaman antarparti GRS BN melihat gabungan ini adalah dalam keadaan baik dan kukuh. Pengarah Strategi dan Pilihan Raya Bersatu Sabah Datuk Japlin Akim melihat situasi ini penting dalam memastikan kestabilan politik negeri dan perkhidmatan kepada rakyat. Bila tiba waktunya, ketua-ketua parti dalam komponen JRS dan juga BN akan berunding dan bermesyuarat untuk menentukan mana satu kursi yang perlu ditandingi oleh parti-parti yang berkenaan berdasarkan keupayaan dan kebulimenangan di kawasan tersebut. Tidak ada gunanya kita bertanding dalam satu kawasan yang kita rasa kita tidak boleh menang. Datuk Japlin yang juga Ketua Bahagian Bersatu Kota Belud ditemui pemberita di Kota Belud. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Malaysia, Datuk Wan Saiful Wan Jan, yakin kepimpinan pengerusi gabungan GRS BN, Datuk Seri Panglima Haji Jinor, mampu menyusun strategi yang terbaik demi kepentingan rakyat. Bahawa beliau boleh menyusun atur dengan cara yang paling baik untuk kepentingan rakyat Sabah. Jadi yang di depan kita ialah agenda supaya Sabah sentiasa maju jaya dan kebajikan rakyat sentiasa dapat dijaga. Sebelum ini, pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin memberitahu kemungkinan berlaku pertembungan antara BN GRS pada PRU 15 berikutan BN Sabah masih terikat dengan keputusan pimpinan di peringkat pusat. Sempena sambutan ulang tahun Radio Televisyen Malaysia RTM yang ke-76 esok di Kota Kinabalu, pelbagai pengisian telah pun disusun atur khusus memeriahkan sambutan berkenaan. Antaranya adalah pelancaran pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam yang menjadi sebahagian daripada pelancaran di seluruh negara. Pengarah penyiaran Sabah Zulkifli Muhammad berkata sekiranya berlaku perkara di luar jangka seperti bencana alam, maka RTM merupakan medium utama penyampai maklumat terpantas kepada masyarakat sekaligus dapat memberi bantuan kepada mangsa-mangsa yang memerlukan. 1 April merupakan is a turning point. Betul. Baik daripada negara maupun juga bagi pihak RTM. Maka di waktu sebelum turning point ini berlaku, ketika inilah salah satu platform ataupun core business RTM ini adalah bergerak ke lokasi, berada di lokasi untuk saya katakan perubahan yang nak kita, bukan perubahan tetapi penambahbaikan yang sedia ada, penubuhan SIDET, iaitu penubuhan pasukan bekerjasama strategik dengan pertahanan awam. Beliau berkata demikian dalam sesi temu bual di Konti Sabah FM yang disiarkan secara langsung menerusi Facebook Sabah FM. RTM Sabah turut akan melancarkan program Jelajah Hari Keluarga Malaysia seperti Jelajah Ramadan, Jelajah Raikan Syawal dan Jelajah Prihatin untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus dapat menyegarkan kembali stesen radio, berita dan rancangan televisyen dari Sabah. Beliau berharap agar RTM akan terus membawa perubahan selain memenuhi kehendak penonton dan pendengar. Sabah bakal memantapkan lagi pengetahuan dalam teknologi pencahayaan nano dan sukatan pelajaran pertanian bandar demi mengubah kaedah pertanian tradisional kepada lebih moden. Di samping itu, ia juga bakal melahirkan inventor dan saintis berkaitan teknologi nano di masa hadapan. Ketua Pegawai Eksekutif KKIP Aerospace Training Center, TS Aminuddin Zakaria, inisiatif ini adalah membantu kerajaan Sabah mempromosi sains teknologi dan inovasi ke arah negara berteknologi tinggi. Buat masa ini memang peladangan farming adalah di luar daripada bangunan. Jadi di dalam bangunan dia boleh berlipat kali ganda untuk food security di Sabah. So itulah salah satu daripada mission kami lah untuk rakyat Sabah memberi banyak idea untuk menjadi inventor dalam bidang nano dan juga mempeloporkan diri dalam urban farming ni. This is our dream, our wish to make Malaysia and Sabah great again, to produce a young scientist and a platform in the aerospace for them to show off their talent. And inilah masa hadapan Malaysia.
Beliau berkata demikian selepas menandatangani Memorandum Persefahaman MOU mengenai teknologi pencahayaan nano di bangunan KKIP Aerospace Training Centre Kota Kinabalu. MOU ini akan meneroka 5 bidang, antaranya pencahayaan nano dan pertanian bandar, pengurusan dan pemeliharaan tenaga, teknologi rumah hijau, teknologi penyelidikan nano dan kilang pembuatan berkaitan. Sementara itu, 2 lagi memorandum perjanjian dan kerjasama berkaitan pendidikan lanjutan turut berlangsung di Kota Kinabalu dan Sandakan. Memorandum tersebut berkaitan pewujudan Akademi Pemaju Hartanah serta pembangunan latihan kemahiran teknologi telekomunikasi. Di Kota Kinabalu, 1 memorandum perjanjian MOA dimeterai antara Tunku Abdul Rahman College University TAR UC dan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida. Syarida diwakili Presidennya Datuk Surveyor Chua Soon Ping, manakala TAR UC diwakili Presidennya Profesor Insinyur Lee Tse Wei. We hope that Syarida, University TAR College and ABM, we can meet at the midpoint to complement the Sabah State Government's initiative of building and developing human capital. Di Sandakan, majlis menandatangani Memorandum Kerjasama MOC berlangsung antara Institut Latihan Perindustrian ILP Sandakan dengan 8 syarikat kontraktor telekomunikasi Sabah bagi pembangunan latihan kemahiran teknologi telekomunikasi. Dari segi rangkaian fiber optik sebenarnya di negeri Sabah ni, itu yang kontraktor ni banyak berhubung dengan pihak ILP Sandakan bagaimana untuk mendapatkan tenaga kerja yang terlatih, yang memenuhi kehendak. Kami juga memerlukan tenaga mahir pasal memang sukar. Tenaga mahir kita dapati di mana-mana. Sukar. Untuk melatih inilah gedung yang boleh melahirkan tenaga mahir seperti teknikal, fiber optik. Tahun ini sahaja di Sabah sebanyak 659 projek melibatkan teknologi gentian optik perlu disiapkan. Kerja-kerja tersebut memerlukan lebih 600 pekerja mahir. 2 ibu tunggal Delomboi Gayandau 75 tahun dan Saima Salamah 60 tahun masing-masing dari Kampung Liu dan Kampung Sapitas menarik nafas lega selepas menerima rumah baru sumbangan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas Datuk Seri Rudi Awa melibatkan kos sehingga RM14,000. Projek ini siap dalam tempoh 6 minggu dijayakan Task Force Adun Pitas dipengerusikan Datuk Eng Loy Tek. Kediaman seluas kira-kira 34 meter persegi ini mempunyai 1 hingga 2 bilik juga dilengkapi bekalan elektrik. Menurut anak Delomboi, Janis Yahya, mendapat rumah baharu ini amat memberi keselesaan kepada ibunya serta adik-beradik dan 4 cucu yang tinggal serumah. Rasa gembiralah dan bersyukur Datu menolong kami buat rumah. Perbezaan dia banyak perubahan, ini selesa betul. Manakala Saima yang mengidap penyakit kencing manis dan tekanan darah tinggi turut bersyukur menerima kediaman baharu selepas rumah lama runtuh akibat banjir. Okeylah. Senang hati. Coba mendapat rumah baru. Mana tidak senang hati kalau ada rumah baru. Saya tidak mau juga kalau menumpang di rumah orang, kecuali rumah saya sendiri. Mereka ditemui RTM selepas majlis penyerahan kunci rumah sumbangan Datuk Seri Rudi bersama Task Force Adun Pitas di Pitas. Tahun lalu kita telah siapkan 3 buah rumah. Tahun ini 2 buah rumah dan ada lagi 1 buah tengah pembinaan sekarang dijangka siap dalam 2 minggu kemudian. Kita berusaha untuk membantu sedaya yang mampu di samping aktiviti-aktiviti lain termasuklah memberi bantuan bakul makanan dan aktiviti-aktiviti memantau keperluan rakyat yang mendesak di kawasan ini. Dalam pada itu, Datuk Rudi turut berkesempatan menyerahkan sebuah katil boleh laras sumbangan Petronas kepada pesakit strok lumpuh separuh badan Jesong Ampun di Kampung Mantus Darat. Sumbangan menerusi Jabatan Kebajikan Perkhidmatan Am ini adalah di bawah program Home Award iaitu inisiatif kedua hala 7 Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021 hingga 2025.
Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk hari ini. Keluarga Malaysia, teruskan bersama Berita Wilayah untuk info semasa dan sahih. Saya Rita Alesius Malik, kembali bersama Alif di Angkasa Free. Alif.